3 selebriti Malaysia berentap rebut jawatan dalam PKR. Gempa menang tanpa bertanding, tak ada yang berani cabar Anwar. Gagal, Menteri Perikatan Nasional memalukan negara. Sultan Selangor beli gambar parlimen binatang. Akhirnya, suami Zeti dirujuk ke pejabat peguam negara. Tiga selebriti tempatan tidak ketinggalan menghangatkan pemilihan PKR tahun ini selepas menghantar pencalonan berebut jawatan ketua cabang. Sumber parti memaklumkan pelakon dan penerbit Hans Isaac dan penyanyi Ultimate dijangka bersaing berebut jawatan ketua cabang PKR Ampang. Kedua-dua selebriti berkenaan dijangka bertanding dalam saingan 9 penjuru, katanya menurut laporan Berita Harian. Sementara itu, pelakon dan pengarah Avlin Shauki turut bertanding bagi jawatan ketua cabang Setiawangsa. Hans mengumumkan menyertai PKR pada 2020, manakala Ultimate atau nama sebenarnya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad dan Avlin menyertai parti itu tahun lalu. Sebelum ini timbul desas-desus Hans akan bertanding mewakili parti itu di Parlimen Ampang pada pilihan raya umum ke-15 selepas penyandang kerusi itu yang juga bekas naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin dipecat parti. Pencalonan bagi jawatan cabang PKR berlangsung selama 5 hari bermula Jumaat lalu hingga 11.59 malam ini. Calon naib Presiden PKR Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim sememangnya layak untuk memegang tampuk pemerintahan parti itu buat kali kedua. Menurut ahli parlimen kapar itu, PKR masih memerlukan Hikmat Anwar sebagai Presiden bagi mendepani pilihan raya umum ke-15. Tidak lama lagi, tiada yang berani untuk mencabar Anwar Ibrahim. Parti ini masih memerlukan kepimpinan dari pengasas perjuangan reformasi itu sendiri. Selamat kembali berkhidmat Tuan Presiden, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam Malaysia Gazette melaporkan Anwar mengekalkan kedudukan beliau sebagai Presiden PKR apabila tidak mencabar dan menang tanpa bertanding selepas proses penyerahan borang pencalonan pemilihan parti bagi penggal 2022-2025 ditutup jam 11.59 malam tadi. Untuk rekod, ia mengulangi sejarah pemilihan PKR pada 2018 apabila ketua pembangkang itu menang tanpa bertanding. Dalam pada itu, sejumlah 18 calon kini merebut jawatan naib Presiden apabila calon terakhir, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin, menghantar pencalonan pada jam 11.46 malam tadi. Selain Abdullah Sani, individu lain yang mengesahkan penyertaan untuk merebut 4 jawatan naib Presiden adalah Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin Harun, bekas Ketua Wanita PKR, Fuzia Saleh, bekas Ketua PKR Perak, Farhash Wafa Salvador dan Pengarah Komunikasi PKR, Fahmi Fazil. Calon lain adalah Ahli Parlimen Tanjung Malim, Chah Lee Kang, Ahli Parlimen Alustar, Chan Mingkai, Adun Hutan Melintang, Ji Manivanan, Ahli Parlimen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad, bekas Timbalan Pengurusi PKR Perak, M.A. Tinagaran, Adun Sentosa, Ji Gunarajah, bekas Ahli Parlimen Indera Mahkota, Azan Ismail, bekas Naib Presiden PKR, Mustafa Kamil Ayub, bekas Naib Ketua Pemuda PKR, S. Tiban, Adun Chuah, Yek Diu Ching dan Adun Bukit Selambau, R. Sumugam. Pemilihan PKR bagi penggal 2022-2025 ditetapkan bermula 13 hingga 18 Mei ini. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, Menteri Luar Saifuddin Abdullah harus bertanggungjawab ke atas isu lawatan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ke Emiriyah Arab Bersatu UAE bulan lepas. Khalid mengkritik Wisma Putra kerana gagal memastikan Ismail diberikan penghormatan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin utama negara, selain menambah bahawa lawatan Perdana Menteri itu adalah sangat memalukan. Menyalahkan segalanya kepada diplomat kita adalah sangat tidak profesional. Menteri Luar harus mengambil tanggungjawab terhadap semua yang berlaku. Malaysia nyata memerlukan kepimpinan baru yang lebih kompeten di Kementerian Luar Negeri. Prestasi semasa Menteri Luar tidak sesuai dengan pengalaman, kedudukan dan kepentingan global Malaysia, kata Khalid di Facebooknya. Bekas Menteri Besar Johor itu berkata, sejak 2018, keterlibatan Malaysia semakin mengecil di peringkat antarabangsa semenjak Saifuddin mengambil alih jawatan Menteri Luar dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saifuddin kemudian menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia dalam Jemaah Menteri Muhyiddin Yassin, manakala Hishamuddin Hussein di Wisma Putra.
apabila Ismail menjadi Perdana Menteri, Saifuddin kembali ke Kementerian Luar Negeri. Semalam Wisma Putra mengakui tindakannya yang memanggil balik dua diplomat negara di UAE adalah kerana mereka gagal menyelaras urusan pentadbiran dan logistik sehingga menyebabkan Perdana Menteri terpaksa menunggu lama di ruang ketibaan bagi urusan pelepasan pasport. Malah kawalan keselamatan yang sepatutnya disediakan juga tidak ada. Menurut kementerian itu, Perdana Menteri juga tidak diberikan kawalan keselamatan serta perarakan kereta sebagaimana prosedur operasi standard. Bagaimanapun kementerian itu menegaskan tindakan memanggil balik kedua-dua pegawai itu bukan sesuatu yang luar biasa dan dibuat melalui perbincangan dengan pihak berkaitan termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada masa yang sama, bekas Menteri Luar Anifah Aman berkata jika berada di situasi sama, beliau akan mengendalikan siasatan dalaman terlebih dahulu. Menurutnya, walaupun Wisma Putra sudah mengeluarkan kenyataan yang menjelaskan bahawa tindakan itu kerana kegagalan mereka menyelaraskan pengurusan dan logistik, namun kedua-duanya tidak harus dipanggil pulang dengan tergesa-gesa. Ini memalukan negara dan menteri harus bertanggungjawab terhadap kekurangan di kementeriannya. Beliau harus mempertahankan pegawainya. Saya berasa curiga bagaimana diplomat kanan dan berpengalaman boleh terlepas pandang maklumat penting, terutama jika membabitkan hal ehwal Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan. Anifah turut menjelaskan ketika menjadi Menteri Luar, beliau akan berada di lapangan lebih awal untuk memastikan segala persediaan sudah dibuat. Sebuah lukisan memperlihatkan suasana di Dewan Rakyat dipenuhi orang utan dan katak mencuri tumpuan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam catatan di Facebook pejabat Diraja Selangor, baginda berkenan membeli karya seni itu selepas melihatnya dan menggantung lukisan berkenaan di bilik bacaan peribadi. Sebuah hasil karya seni lukisan telah menarik perhatian Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Sebaik melihatnya, baginda berkenan untuk membeli karya lukisan itu dan menggantungnya di private study room baginda menurut catatan itu. Beliau berhasrat melelong lukisan itu suatu hari nanti dan hasil lelongan akan disumbangkan untuk tujuan kebajikan. Sementara itu, warganet yang turut teruja melihat kreativiti lukisan berkenaan berkata karya itu mempunyai maksud yang mendalam. Daulat tuanku, sangat dalam maksud lukisan ini, pelukis yang hebat, kata Jamie Long. Tersurat sangat makna gambar ini. Harapnya tuanku juga dapat melihat dan tegur pemimpin politik seperti gambar yang tuanku beli itu, komen pengguna Facebook lain. Muhammad Nasrul Nizam Yunus pula menyifatkan lukisan itu memberi gambaran bahawa ahli politik di negara ini sungguh hina. Kalau 222 orang ahli parlimen tu tak malu, tak tahulah balas individu lain. Siasatan terhadap suami bekas Gubernur Bank Negara, Datuk Dr. Taufik Aiman yang dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, telah dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya termasuk dari sudut bantuan perundangan bersama MLA. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin berkata, proses MLA diperlukan agar dokumen dan keterangan yang diperoleh oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Komersial Singapura boleh diterima di mahkamah. Beliau berkata pasukan penyiasatan PDRM mengadakan perbincangan dengan CAD Singapura pada 29 hingga 31 Mac lepas dan pihak CAD Singapura telah memberikan kerjasama baik. Kami juga mengenal pasti dokumen dan keterangan yang diperlukan bagi tujuan siasatan, katanya dalam kenyataan hari ini. Pada 16 Mac lepas, PDRM dalam kenyataannya memberitahu pasukan penyiasatan akan ke Singapura bagi mengumpul maklumat atau keterangan berhubung Taufik. Taufik disiasat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 selepas didakwa menerima dana yang dikaitkan dengan 1MDB dalam akaun miliknya di Singapura.